أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali My Quran Time, baca faham amal, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, safahullah. Sihat, alhamdulillah ya, hari ini terus kita nak menyambung Ustaz ya. Kalau katakan semalam sudah pun kita melihat beberapa ayat berkaitan dengan haji ya, tentang haji. Pada hari ini kita mungkin akan macam terkejut sikitlah Ustaz ya, kerana apa yang kita akan lihat pada halaman 337 ini berkaitan dengan qital, tentang peperangan ya, haji dan peperangan. Apa kaitannya? Mungkin tuan-tuan yang berada di Facebook boleh letakkan komen apa kaitan haji dan juga peperangan ya, dan kita akan sama-sama membaca ayat daripada ayat 39 hingga 46. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-39 hingga 41 kita akan melihat syariat ya, diizinkan berperang kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita akan lihat daripada ayat 39 hingga ayat 41. Pada ayat 42 hingga 46 kita akan mengambil pelajaran daripada peristiwa kebinasaan ataupun umat-umat terdahulu ya, pelajaran yang perlu kita ambil, dan kita akan lihat apa kaitannya pelajaran ini dengan peperangan dan kaitan dengan haji yang telah pun kita lihat 2-3 hari yang lepas. Sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah keberkatan, manfaat ya, kebaikan kepada diri ini dengan ilmu yang kita akan lihat. Kita sama-sama ikuti pada hari ini. Kita baca daripada ayat 39 hingga ayat 41 dipimpin Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah, syukur bertuah pada ketika ini dapat sama-sama kita teruskan rutin kita. Mudah-mudahan ia menjadi istiqamah berpanjangan kepada kita semua untuk sentiasa semangat kita nak belajar Al-Quran, kita nak baca, nak faham dan juga nak amal ya, Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi SAW. Saya ucapkan selamat datang juga kepada sahabat-sahabat di Facebook. Teruskan share kepada seluruh sahabat-sahabat kita. Kita ada pada Rumah Ngaji Negeri Sembilan Rumah Ngaji Negeri Sembilan Safas bersama kita di Facebook. Dan seperti biasalah sahabat-sahabat kita di Facebook, Nur Sauda, kita ada Puan Ju, kita ada Puan Nur Habidah Nur, Mazlina, Kak Rahimah, Kak Yati, semua. Kita minta kita pakat-pakat share belaka. InsyaAllah mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di luar sana dapat belajar Al-Quranul Karim. Baik, jom. Dah bersedia semua saya rasa. Kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-39 hingga 41 suratul Hajj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. الذين أخرجوا
أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 39 hingga 41 sebentar tadi daripada surah Al-Hajj. Alhamdulillah kita sudah membacanya Ustaz ya. Ya, kita akan melihat ya kepada satu transisi sebenarnya. Kalau semalam kita melihat kepada beberapa ayat berkaitan dengan haji ya, tentang bagaimana seruan untuk latihan antarabangsa kepada umat Islam setiap tahun ya, setiap tahun. Mungkin tahun lepas terhad Ustaz ya, tetapi tahun ini kita doakan pada tahun-tahun yang akan datang kita dibekalkan dengan haji yang memenuhi kepada apakah semangat yang disampaikan dalam surah Al-Hajj. Pada ayat 39 kali ini Allah bawakan udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka dizalimi dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa menolong mereka itu. Jadi Allah memberikan perkataan di sini udzina ini yang perlu kita beri perhatian. Apa maksud udzina? Diizinkan. Selama hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah selama 13 tahun tidak dibenarkan untuk berperang walaupun mereka boleh melawan Ustaz ya. Boleh melawan tetapi mereka tidak boleh berperang selama 13 tahun di Mekah itu sendiri. Peperangan pertama adalah pada tahun 2 Hijrah diizinkan. Bila sampai ke Madinah baru diizinkan. Kita boleh memahami perkara ini ya. Peperangan adalah sesuatu yang amat perit sebenarnya. Dan mengapa di Mekah itu tidak diizinkan berperang ya, istilahnya yakufu biaidikum, tahan tangan-tangan kamu daripada membalas kepada Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal bin Rabah, yang menyiksa Khabbab bin Arad ataupun Ammar bin Yasir Ustaz ya. Keluarga Yasir itu mereka tidak berperang, mereka tidak lawan. Allah menegah mereka daripada melawan. Mengapa? Satu ialah Islam bukanlah agama perang. Ya, kita bukan agama suka menghentam orang, tak setuju dengan saya pergi hentam ataupun saya terus memerangi, itu bukan Islam. Islam adalah agama yang menaikkan nama Allah dan 13 tahun itu mesej yang disampaikan adalah untuk kembali pada Allah, tegur kepada orang-orang di Mekah itu jangan bunuh anak perempuan pasal mereka merasakan anak perempuan ini sebagai tidak bertuah Ustaz ya, ataupun apa lagi orang yang menipu, orang yang menekan orang miskin, itu yang ditegur kerana bila adilnya ya, memperjuangkan keadilan di Mekah itu adalah perjuangan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tidak agresif. Nabi tidak pukul siapa-siapa, Nabi tak buat apa ya, kerana membawa kepada Allah sahaja. Umayyah bin Khalaf tak puas hati dengan Bilal. Ya, kita tengok Abu Sufyan ya, Abu Jahal tidak puas hati kerana apa? Kerana mesej yang nak dibawa di situ adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu taala. Jadi bila mereka 13 tahun tidak dibenarkan ya, bila dah sampai ke Madinah barulah ya ayat ini turun, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Kamu diizinkan sekarang ya, kerana kamu dizalimi, bukan kerana suka-suka saya dah kuat saya nak serang orang lain, bukan.
kerana mereka dizalimi. Dan di hujung itu Allah menyatakan wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah ini akan memberi pertolongan, benar-benar berkuasa kepada siapa? Kepada orang-orang yang dizalimi untuk beramal dengan agamanya. Dan ayat 40 ya, Allah memuji allazi ya, allazina ukhriju min diyarihim. Siapakah yang dizalimi itu? Orang-orang yang diusir daripada kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya kerana mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Ini saja Ustaz ya. Tuhan kami hanyalah Allah sahaja, mereka diusir. Kalau kita fikir-fikir balik, pasallah mereka nak usir mereka ni, cakap Tuhan adalah Allah, Rabbunallah ya. Rupa-rupanya Rabbunallah ini, keimanan itu bukan sekadar cakap Rabbunallah, tetapi bagi perasuah-perasuah dia rasa bahawa bila cakap Rabbunallah, saya takkan ambil rasuah dan saya tak suka awak ambil rasuah. Itu mesejnya Ustaz ya. Bila cakap Rabbunallah, kamu bunuh anak perempuan, saya tak suka kamu bunuh anak perempuan, lelaki perempuan sama sahaja. Itu kesan Rabbunallah. Jadi kerana keimanan mereka kepada Allah itu memberi kesan kepada sosial ekonomi pada waktu itu yang penipu semua pun takut. Pasal apa? Bila makin beriman pada Allah, kita makin adil. Kita makin menegur kepada perkara yang tidak benar. Maka di sini Allah menyatakan walaula daf'ullahin nas ba'dhum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yadhkuru fiha ismullahi katira. Apa maksudnya? Jika tidak ya, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah ibadah orang Yahudi dan masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah memberikan izin perang ini tuan-tuan sekalian kerana itu adalah cara Allah daf'ullahun nas. Allah nak menolak ataupun nak menghancurkan orang-orang yang agresif dalam masyarakat. Orang agresif ni Ustaz ya, dalam masyarakat, dia sebenarnya sampaikan tempat-tempat beribadah, masjid-masjid, gereja-gereja dia akan hancurkan. Tetapi Allah tidak izinkan. Itu sebabnya betapa Allah memuji kepada pejuang ya di medan perang, kerana orang yang contohnya tentera-tentera kita Ustaz ya, yang berada di medan perbatasan untuk menjaga daripada serangan daripada luar, ini adalah perkara yang penting. Dan lebih daripada itu, Allah meletakkan beberapa tempat ini, biara-biara ataupun tempat orang Yahudi, sinagog ya, salawat wa masajid. Allah tidak meletakkan temple ataupun kuil, tak ada kat sini ya, kerana Majusi, agama Hindu tidak diiktiraf pasal mereka tidak ingat Allah langsung. Yang ingat Allah, ada perkataan Allah, ialah orang Kristian, orang Yahudi dan juga masajid, iaitu masjid tempat orang Islam beribadah kepada Allah. Jadi tempat-tempat ibadah ya adalah tempat yang dijaga oleh orang-orang Islam. Walaupun gereja, walaupun sinagog ataupun tempat orang Yahudi, itu tetap juga dipelihara dalam Islam. Itu konsepnya. Mujahid, mereka menjaga tempat-tempat ibadah agama lain, bukan menghancurkan. Ya, ini perkara yang akan mengejutkan ramai orang. Pasal ada yang kata Ustaz ya, orang Islam ni dia benci semua agama. Dia akan hancurkan segala-galanya. Itu bukan Islam. Itu adalah kefahaman terorisme ataupun kefahaman yang salah yang bukan berasaskan kepada Islam. Dan di hujung itu Allah menyatakan innallaha laqawiyyun aziz. Allah ini amat kuat dan Allah ini maha perkasa. Kalau ada yang kata bahawa kita ni lemah ya, kita ni tak ada peralatan Ustaz ya untuk berperang, untuk berjuang, sebenarnya yang kuatnya adalah Allah, bukannya kita. Ya, tentera Badar 313 melawan 1000 orang, tapi yang menangnya adalah tentera Badar. Tak ada senjata Ustaz, tak ada senjata. Mereka ada hanya beberapa ekor kenderaan sahaja, tetapi mereka mendapat kemenangan kerana yang memberi kemenangan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan yang kita dah sedang bincang sekarang ini, apa kaitan haji dengan perang Ustaz ya? Haji dah cantik dah kita bincang tiba-tiba cakap pasal perang. Ya. Ini perkara yang kita nak lihat bersama. Rupa-rupanya sebenarnya haji yang ingin Nabi tunaikan pada ketika daripada Madinah ke Mekah itu terhalang. Mengapa terhalang? Di Hudaibiyah itu dihalang oleh orang musyrik kerana mereka ini dulu dah menzalimi, kali ini mereka masih lagi ingin menzalimi kepada orang Islam untuk menunaikan ibadah mereka.
ya, masih lagi nak melawan, masih lagi nak menentang. Jadi bila ada elemen penentangan kepada keimanan, maka perang itu diizinkan. Ya, perang diizinkan apabila dizalimi, bila dihalau orang-orang tanpa kebenaran, maka seseorang itu boleh mempertahankan diri. Bukannya tiba-tiba untuk kita rasa bersemangat je hari ni dengar ayat ini Ustaz ya, start motor terus nak pergi ke Palestin kan, tanpa ada pasport, ataupun kita rasa macam siapa-siapa dekat Malaysia kita nak bunuh saja. Bukan itu kaedahnya, kerana Nabi dekat Mekah itu pun sendiri tidak dibenarkan oleh Allah hanya bila ada syarat-syarat dizalimi, diusir dan tidak boleh melakukan amal ibadah keamanan dalam sesebuah negara. Dan apakah kesan bila seseorang itu sudah berjuang ya mendapat kuasa? Ayat 41 kita baca sekali lagi menjelaskan tanggungjawab seorang pemimpin yang Allah akan bantu. Ayat 41 Ustaz, silakan. Baik, jom kita pasakkan lagi ayat 41, tanggungjawab pemimpin Ya. Besar tanggungjawab pada ayat ini untuk membina kita kata negara yang benar-benar berasaskan daripada acuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 41. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. Iaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka mendirikan solat, menunaikan zakat dan menyuruh membuat yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ayat ini macam agak tergantung sikit Ustaz ya. Tiba-tiba je ada perkataan allazina ya, immakannahum fil ard ya. Cara kita memahami ayat ini dia lebih kurang macam dalam hidup kita lah Ustaz ya. Bila kita cakap, pelajar yang memang belajar bersungguh-sungguh, dapat exam 100%, setiap ujian kuis dapat A. Macam tu ya. Dia tak ada penghujung Ustaz ya ayat tu. Kerana apa? Kerana si cikgu itu amat memuji pelajar begitu. Tetapi dalam masa yang sama mungkin pelajar itu juga ada pelajar yang cikgu cakap, saya ni ada pelajar tu yang exam pun dia tak buat habis, bukan sekadar homework tak buat habis. Dia habis, sampai situ je cara bercakapnya. Kerana apa? Kerana cikgu itu amat kecewa dengan si pelajar tersebut. Ada satu yang dipuji, satu yang yang dirasakan kecewa. Dalam ayat yang ke-41 ini Allah merasa amat kagum kepada siapa? Apabila mereka itu diberikan kuasa ya di atas muka bumi ini, apa mereka buat? Mereka yang pertama aqamus solah. Mereka pastikan bahawa negeri, negara ataupun organisasi yang ada mendirikan solat. Dia tak rasa macam solat masing-masing ya, masing-masinglah kamu pandai-pandailah solat ya, meeting ya, kita yang penting pandai-pandailah kamu nak solat ke tak solat, yang penting meeting kita bawa duit betul-betul. Ya, selain daripada itu ialah zakat ya, menunaikan zakat. Pasal zakat ini adalah keprihatinan sosial untuk kita suka menolong orang lain, dan perkara ini adalah tanggungjawab seorang pemimpin yang diberi kuasa. Kalau dia tidak kisah pasal rakyat, tidak kisah pada orang yang miskin, orang asnaf yang memerlukan bantuan, maka orang ini tidak dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 41. Dan yang seterusnya, wa amaru bil ma'ruf, menyeru ataupun mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ada benda tak kena dalam masyarakat ditegur. Bukan pemimpin itu sendiri yang membuat mungkar ataupun dia menghalang perkara-perkara kebaikan. Tiga perkara ini Allah puji, dan di hujung itu Allah kata walillahi aqibatul umur. Ini message. Allah kata bahawa kepada Allah lah segala kesudahannya, maksudnya Allah akan beri yang terbaik
ganjaran kepada orang yang diberi kuasa menjadi pemimpin ustaznya. Dia bertanding pilihan raya ke, dia terlibat dengan mana-mana negeri negara, dia buat 3 perkara ini. Dia jadi checklist senarai semak. Bukannya yang penting saya nak jadi kuasa, tapi dia juga yang meninggalkan solat, tak kisah tim pasukannya solat tak solat, apa aku kisah. Ataupun yang keduanya, tidak menunaikan zakat. Dia sendiri yang pergi kaut duit rakyat, ya, simpan banyak-banyak dan dia tak kisah pun untuk membantu orang ramai. Dan yang ketiganya ialah dia sendiri tak suka orang tegur dia ustaz. Orang tegur saja dia akan tendang orang tersebut. Jadi ini adalah orang yang mengecewakan, ya, yang Allah tidak puji, dan orang begini Allah tidak bantu kalau dia menjadi seorang pemimpin dalam kehidupan ini. Jadi ini adalah ayat 41 Ustaz ya, yang kita harapkan kita boleh belajar sesuatu membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini. Iaitu perkataan pada hari ini kita saksikan dafa'a, maksudnya menolak ataupun melindungi. 10 kali disebut di dalam al-Quran, dan ayat yang kita jumpa perkataan ini adalah ayat yang ke-40, iaitu walaula daf'ullahin nas ba'dahum bi ba'din, maksudnya ada orang-orang yang Allah susun untuk menjadi pejuang, ya, untuk berjihad fi sabilillah. Maka kesan kalau tidak ada pejuang, tidak ada mujahid dalam kehidupan ini, maka apa jadi tuan-tuan? Rosak segala rumah-rumah ibadah. Jadi pejuang, mujahid ini penting, tetapi bukannya tiba-tiba kita rasa kita nak terlibat dengan perang kita pergi terus. Kita ada peraturan yang kita dah belajar. Bila dizalimi, diserang dan juga dihalau daripada suatu tempat tanpa hak, barulah diizinkan gazet daripada negara ataupun satu institusi, baru perang dibenarkan. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Iaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, mereka sentiasa mendirikan salat, menunaikan zakat dan menyuruh membuat perkara yang ma'ruf serta mencegah daripada yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Masya-Allah, ayat dalam muka surat 337 ini sebagaimana Ustaz Fazrul terang, banyak betul berkenaan dengan kepimpinan. Politik. Jadi kita yang menjadi pemimpin daripada semua peringkat, sama ada rendah sampai tinggi, itulah kalau kita tidak menunaikan salat, macam mana orang yang di bawah kita nak yang menjadi cerminan kepada pemimpin tersebut. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar. Banyak lagi ayat yang akan dikupas selepas ini insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, kita belajar sikit, kita ngaji ilmu tajwid sikit pada hari ini, yang mana berkenaan dengan hukum bacaan tebal ataupun disebut sebagai at-tafkhim, dan juga bacaan nipis dalam Al-Quranul Karim. Kita lihat slide yang kita sediakan. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan at-tafkhim? Tebal tu macam mana? Kita kena faham definisi, kerana bila kita faham definisi dia, sekaligus kita tahu cara kita nak melaksanakan dia.
Baik, at-tafkhim maksud dia terangkat, irtifa'u aqsal lisan, terangkat pangkal lidah ketika menyebut hurufnya. Pangkal lidah kita ni terangkat, menyebabkan membawa kepada kekuatan pada suara. Contoh kalau kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat ke pertama kita baca tadi, ayat 337, ayat 39, udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Cuba lihat pada kalimah qa pada huruf qaf itu, maka terangkat pangkal lidah menyebabkan suara kita jadi kuat, sifat tu jadi kuat, sifat tebal itu, dan suara kita bergema tu memenuhi ruang mulut kita menghala ke atas. Kita tak boleh sebut yuqa, itu tak memenuhi lagi. Dia mesti yuqa, daripada pangkal lidah kita ini hujung pangkal kita dia terangkat, menyebabkan suara itu menjadi kuat. Kemudian lawan kepada at-tafkhim, tebal, sudah tentulah nipis, itu pun disebut sebagai at-tarqiq. Kalau at-tafkhim terangkat pangkal lidah, slide kita yang kedua, nipis itu ialah tidak terangkat. Lawan dia tidak terangkat, inkhifaz, iaitu tidak terangkat pangkal lidah ketika menyebut. Contoh ayat yang ke-44, fa kaifa kana nakir. Tak boleh kita baca fa kaifa kana nakir. Itu dah nak terangkat pangkal lidah sedikit sehingga menyebabkan huruf yang nipis ka jadi qa, tebal. Sebab tu beza kaf dengan qaf, walaupun makhrajnya dekat, qaf pangkal lidah, kaf juga pangkal lidah, tapi beza di antara qaf dan kaf ini, yang mana qa itu huruf yang isti'la, tebal kan, huruf yang tafkhim, terangkat pangkal lidah. Qa, adapun ka dia dekat makhrajnya tetapi sifatnya nipis, tidak terangkat pangkal lidah. Ka, qa, ka, itu perbezaan dia. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Kita belajar sebentar tadi bagaimana menyebut bagi yang tafkhim misalnya, yang tebal ya, yuqatilu tu ya, kena penuhkan bunyinya itu, kerana kalau kita belajar tentang psikolinguistik, psikologi bahasa misalnya, sebenarnya bahasa Arab ini dia ada psikologi yang tersendiri, dan bercakap tentang bahasa Arab Al-Quran, dia memberi kesan psikologi, apatah lagi bila kita sebut dengan perkataan yang betul dengan tepat, ia menjadi terapi, menjadi syifa kepada diri kita. Ini satu tajuk topik yang boleh kita gali lebih luas. Ada kajian Ustaz ya di USM, saya bercakap dengan seorang pensyarah ini, dia membuat kajian tentang orang yang membaca Al-Quran, kesan ketenangan kepada diri dia dengan bacaan yang betul lah. Kalau baca tak betul tu, dia kesannya pun ada kesan sampingannya ya, yang kita boleh kaji seterusnya. Jadi kita akan teruskan untuk melihat kepada halaman 337, halaman yang penuh dengan panduan political science ya, sains politik, bukan sekadar politik tapi sains politik, bagaimana ketamadunan naik dan turun. Dan kita akan melihat, kalau kita lihat sebentar tadi, bila bercakap tentang Rabbunallah, ini menyebabkan Nabi dan para sahabat dihalau ataupun dinyahkan daripada Makkahul Mukarramah, kerana bercakap Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, dia memberi kesan kepada keadaan kehidupan seharian. Dan apakah tanda seseorang itu Rabbunallah? Satu, salat, yang keduanya zakat, dan dia menyeru baik, mencegah kemungkaran. Itu yang dijelaskan pada ayat 41, perlu diperjuangkan, terutama orang yang berkuasa, orang yang memimpin, perlu hidupkan tiga perkara ini, kerana solat menyebabkan seseorang itu maju, disiplin diri Ustaz ya. Satu, dia ada integriti. Bila kita ada zakat, kita prihatin pada masyarakat, kita tak selfish ataupun mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiganya, kalau pemimpin memberi peluang untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, kesannya adalah apa? Sesuatu masyarakat itu tidak zalim antara satu sama lain. Dan ini kalau kita tak buat, sesuatu masyarakat tamadun itu akan hancur, seperti mana dijelaskan pada ayat 42. Kita baca 42 hingga ayat 46. Silakan Ustaz. Masya-Allah Ustaz. Dalam Quran banyak betul ayat berkaitan, digandingkan solat dengan zakat tu sentiasa berseiringan, berpasangan, izdiwaj, berpasangan.
Maknanya solat hubungan dengan Allah, dan juga menjati diri integriti, kemudian zakat itu prihatin hubungan sesama manusia. Cukup lengkap Islam, masya-Allah. Baik, kita sambung ayat 42 hingga ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-42. Ya, kita akan melihat kepada bagaimana orang-orang yang diberikan peluang, diberikan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kaum-kaum sebelum ini, sejarah yang akhirnya mereka itu hancur saja. Mereka tidak menjadi tamadun yang hebat. Awalnya mereka adalah tamadun yang hebat. Ya, seperti kaum Nabi Nuh, kemudian Ad, Thamud, Nabi kaum Ibrahim dan kaum Lut, ya, pada ayat 43. Kemudian disambung lagi ayat 44, Ashabu Madian. Ashabu Madian ini, mereka ini adalah orang-orang bisnes yang hebat Ustaz, ya. Tetapi kerana tidak melakukan tiga perkara tadi, ya. Maksudnya Allah menegur kepada bukan sekadar pemimpin. Awalnya pemimpin, tapi sebenarnya pemimpin itu asalnya adalah rakyat yang akhirnya jadi pemimpin, kan. Kita pilih orang sesama kita je, kita pilih, lepas tu dia jadi pemimpin. Dan siapa yang naik? Kalau orang yang rakyatnya ini tidak solat, maka yang naik juga tidak solat. Orang yang rakyatnya tidak bayar zakat, selalu tak bayar zakat, selalu tipu dekat pejabat, kan. Satu kertas dengan rasuah RM2, RM10. Inilah juga, kalau ramai sangat di kalangan masyarakat buat begitu, inilah yang akan naik jadi pemimpin. Yang kita pilih macam mana pun terkena orang yang rasuah juga. Pasal apa? Pasal rakyat dah memang biasa dengan tidak ada mindset untuk memberi, tetapi suka menerima. Kalau suka memberi, itu namanya zakat ataupun sedekah. Tetapi kalau orang yang suka menerima, kalau boleh saya nak hadiah, dan kalau boleh saya nak dapat duit di bawah meja. Dan kalau katakan rakyat tidak suka, masyarakat tidak suka menegur, ya, kepada kemungkaran, ajak ke arah kebaikan, senyap-senyap jelah, masing-masing buat hal masing-masing. Ada Facebook, makan ada, yang penting jangan kacau tepi kain orang lah, lebih kurang begitu. Masyarakat yang penuh dengan budaya itu, akhirnya pemimpin yang naik juga adalah pemimpin yang nak jaga hati orang, bukannya untuk memperjuangkan keadilan. Maka apakah bukti dalam sejarah? Itulah kaum Nuh. Dia tak suka ditegur, ya. Dia tidak ada integriti ataupun amanah
pada waktu itu untuk beribadah ataupun mengaku hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Ad, ya, kaum Thamud, kaum Ibrahim ditegur Ustaz, ya. Pemimpin pada waktu itu ditegur, dia tak suka. Rupa-rupanya bukan sekadar pemimpin, pasal ada, kalau contohnya bisnes asnam itu sebenarnya penjual berhala-berhala itu boleh mewah kerana ada masyarakat yang nak beli. Kalau tak ada demand, tidak ada tuntutan daripada masyarakat, orang bisnes pun tak nak buat Ustaznya. Perkara ini, ya, kaum Lut contohnya, masyarakat sudah biasa dengan budaya homoseksual pada waktu itu, LGBT. Jadi bila Nabi Lut tegur sahaja, ya, membuat apa yang kita belajar dalam ayat 41 tersebut, mereka memulaukan Nabi Lut. Jadi kaum ini pilih-pilih macam mana pun, pemimpin yang naik pun LGBT. Kan, yang sokong, kalau dia tak buat pun dia sokong, dia tidak kisah, dia tak tahu bahawa kehancuran sedang melanda kepada sesuatu masyarakat. Maka ayat 44 Allah menyatakan, wa ashabu Madian lambang kepada rosaknya ekonomi, ya, menipu, rasuah. Wa kudziba Musa, siapa yang mendustakan Musa? Firaun, kepada lambang politik pada waktu itu yang amat rosak. Menteri-menterinya tukang kipas kepada Firaun, yang penting saya punya commission, saya punya projek. Ya, ini pada waktu zaman Nabi Musa. Jadi Nabi Musa menegur kepada mereka, dan Allah menyatakan apa? Fa amlaitu lil kafirin. Allah beri peluang, Allah beri tangguh kepada orang-orang kafir. Tetapi kalau orang-orang yang kufur dalam bab ekonomi, dalam bab politik apa sebagainya ni, dia tak ambil cakna, ya, contohnya dia tak kisah Ustaz, ya. Dia ingat bahawa saya boleh bernafas, saya boleh tipu orang ini, saya boleh ambil rasuah, saya ingat bahawa saya selamat. Sebenarnya Allah cakap apa? Ini adalah fa'amlaitu lil kafirin. Dia macam kalau kita tengok anjing ke monyet Ustaz, ni dia akan ada tali tu kan. Dia rasa bila dia letak tali panjang, dia boleh lari sampai satu masa tali tu terus jerat dia mati. Ya, ini yang Allah nyatakan, fa'amlaitu lil kafirin thumma akhadtuhum, kemudian kami hukum mereka, timpakan azab. Fa kaifa kana nakir, bagaimana, ya, kamu melihat hukuman itu yang tak pernah kamu lihat sebelum ini. Jadi dalam kita berhadapan dengan COVID-19 Ustaz, ya, perkara ini lebih lagi kita nampak pada ayat 45. Kita baca sekali lagi ayat 45 agar kita dapat ambil pelajaran. Ini bukan sekadar sejarah zaman lampau. Allah boleh jadikan satu kawasan yang penuh dengan rakyat yang zalim, akhirnya dihancurkan, diterbalikkan ekonomi dan juga sistem kehidupannya. Ayat 45 kita baca bersama. Baik, jom kita pasakkan lagi, kita kunci ayat pada 45 ini pada ayat yang ke-45. Fa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. صدق الله العظيم. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan kerana penduduknya yang dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan, dan betapa banyak pula telaga yang ditinggalkan dan istana yang megah menjadi hancur. Ini adalah bukti bahawa Allah boleh menghancurkan satu tamadun kerana satu kawasan itu, qaryah, negeri, negara, ya, rakyatnya, bukan sekadar pemimpin. Pasal pemimpin itu hanya beberapa orang datang daripada rakyat yang zalimah. Zalimah itu, zalim salah satunya tidak mendirikan solat, yang keduanya zakat dia tak kisah pun pasal nak tolong orang lain, dan yang ketiganya tidak menegur keburukan ataupun mengajak ke arah kebaikan. Maka kalau ini tidak berlaku, kesannya rakyat yang zalim ini akan dihancurkan, sehingga kan fahiya khawiyatun ala urushiha,
roboh bangunan-bangunan. Maksudnya kalau zaman sekarang ustaznya, Allah bagi kita preview sikit, banyak kedai-kedai tutup sekarang. Betul. Kedai-kedai supermarket kau kalau PKP tersebut tutup ya, dia seperti hancur ekonomi. Wa bi'rim mu'attalah, iaitu kalau perigi itu ditinggalkan, maksudnya orang tak bayar bil lah ustaz. Air itu tak digunakan di tempat-tempat yang kita ada pipe sekarang ini, dan juga wa qasrim masyid, tempat-tempat yang gah pun ditinggalkan. Ini pernah berlaku dan Allah bagi preview sedikit dalam masa setahun dua tahun ini agar kita jangan jadi orang yang zalim, yang tidak melaksanakan tiga perkara yang ada pada ayat 41. Ini perjuangan antarabangsa ya, bukan sekadar di peringkat negara kita juga perlu tengok perkara ini. Negeri-negeri ya yang nak memilih pemimpin yang ada kena baca halaman 337 ini, faham bahawa tamadun naik dan dibantu hanya apabila mematuhi apa yang ada pada halaman ini. Kalau kita tak percaya, Allah kata pada ayat 46, sila berjalan. Sila berjalan, tengok negeri-negeri, pergi ke Madian, ke Ad, ke Thamud, kaum Nabi Ibrahim, ke Turki, ke mana sahaja. Ketika berjalan itu, gunakan hati untuk memahami perkara ini, kerana kadang-kadang kita mungkin jalan ambil gambar juga maksudnya. Tapi pastikan gambar yang kita ambil itu kita boleh faham kekuasaan Allah, bagaimana tempat yang Allah beri itu Masya-Allah adalah tempat yang diberkati ataupun telah pun di azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita berjuang untuk mempertahankan hak dan kebenaran, kerana itu adalah misi kehidupan kita. Quran adalah kitab perjuangan untuk mempertahankan hak manusia menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, berusaha mendapat pertolongan Allah dengan mendirikan solat, zakat dan amar makruf nahi mungkar. Tiga perkara ini nampak ringkas, tetapi para pemimpin bagi masyarakat, pelajar-pelajar, cikgu-cikgu perlu tekankan tiga perkara ini agar masyarakat kita ini tidak hancur kerana masyarakat yang zalim kepada Allah, kepada sesama manusia. Yang ketiga, berjuang agar masyarakat tidak zalim kerana ia mengundang kesengsaraan yang dinyatakan pada ayat 45. Kita berdoa Allah pimpin kita bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami salat yang khusyuk ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami khusyuk dalam salat kami ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk senantiasa kami sempurnakan salat-salat kami ya Allah. Terimakanlah akan salat kami ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada bisikan syaitan ya Allah. Selamatkanlah kami daripada gangguan syaitan ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami hati yang sentiasa cintakan kepada fakir miskin ya Allah. Dan beri kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami mensedekahkan akan apa harta-harta kami yang Kau telah berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada kezaliman ya Allah. Kuatkanlah kami untuk sentiasa kami tegakkan yang ma'ruf ya Allah, dan mencegah akan kemungkaran ya Allah. Kurniakanlah iman yang kuat kepada kami ya Allah, iman yang sempurna ya Allah, khusyuk yang tunduk patuh kepada perintah-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Kita doakan agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang adil, memperjuangkan keadilan, tidak zalim. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan adalah untuk kita membina kefahaman daripada Al-Quran agar kita menjadi orang-orang yang mendapat bantuan daripada Allah. Negara ini perlukan bantuan daripada Allah, dunia memerlukan bantuan daripada Allah. Formulanya ada pada halaman 337 untuk kita fahami dan kita amalkan. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini jam 10 malam dan juga 6 pagi esok, dan kita akan menyambung pada halaman seterusnya 338 hari esok insya-Allah. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.